Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian buat Allah, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda. Seterusnya sidang penonton, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu dalam Al-Kuliah pada petang ini dan pada hari yang mulia bersamaan dengan 25 Januari 2013. 13 Rabiul Awal 1434 Hijrah. Dan semestinya dalam bulan Rabiul Awal ini kita akan bicarakan tentang hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, lapangkanlah fikiran kita dan bukalah hati kita untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh tetamu yang dibawa khas pada petang ini, yang berbahagia Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada petang ini akan memberikan sesuatu yang bermakna kepada diri saya dan juga penonton. Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita berada dalam bulan Rabiul Awal ini, kita sering berkata tentang keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak sebenarnya yang kita tak tahu, dan lebih-lebih lagi apabila kita berada pada tahun 2013, kerana kira-kira 571 Masihi. Kalau diambil kira tahun Masihinya bersamaan dengan tahun gajah, baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal. Ada pendapat mengatakan pada 12 Rabiul Awal, ada pendapat mengatakan pada 9 Rabiul Awal. Tetapi ramai yang bersependapat pada bulan Rabiul Awal dan pada hari Isnin. Kemudian 40 tahun daripada tarikh kelahiran baginda, baginda diwahyukan dan diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah. Kemudian pada usia 63 tahun baginda wafat pada bulan Rabiul Awal. Dan ada yang mengatakan pada 12 Rabiul Awal. Jika dilihat pada tarikh kelahiran baginda hingga pada hari ini, kita sebenarnya dah lebih 1300 tahun ditinggalkan oleh baginda. Jadi soalan saya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran baginda rahmat sekalian alam, bagaimana kita merasakan rahmat itu sedangkan kita begitu jauh? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menjelaskan berkenaan dengan rahmat itu adalah satu sifat yang dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya yang maha tinggi dengan nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ya. Pada masa yang sama Allah mempunyai nama Ar-Rauf yang kesemuanya itu adalah simbol rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkehendak ketika mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka digelari insan termulia yang diutus itu sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta. Untuk mendapatkan mengetahui bagaimana Nabi itu menjadi rahmat kepada seluruh alam daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi, adalah dengan memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat itu. Rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam ayat tadi adalah merangkumi kepada dua rahmat. Yang pertama rahmat yang umum, am. Yang kedua rahmat yang khas, yakni yang khusus. Adapun rahmat yang am merangkumi rahmat diutusnya baginda Rasulullah kepada manusia, termasuk yang mukmin, termasuk yang bukan mukmin, termasuk kepada hayawan, termasuk kepada al-jamadat, termasuk kepada malaikat, termasuk juga kepada al-jin. Ini rahmat yang umum. Dibuktikan di dalam Al-Quranul Karim juga apa tanda kalau Nabi itu rahmat umum, termasuk kepada orang kafir. Keberadaan Nabi rahmat untuk mereka. Ketika datang seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan azab, anzila alaina, meminta turun Allah menurunkan azab daripada langit, anzila al-hijarata minas sama',
maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada dia yang meminta walaupun dia orang kafir, dengan Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali nak menurunkan azab kepada mereka sementara kamu wahai Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka orang kafir adalah sebab untuk terhalangnya turun bala bencana kepada orang kafir itu sendiri. Yang kedua, ketika Nabi diminta oleh as-sahabah untuk mendoakan kehancuran kepada orang-orang kafir, ud'ullaha alaihim, doakan kehancuran untuk mereka, maka Nabi bersabda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah tunjuk hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, saya diutus bukan untuk melaknat kepada mereka, akan tetapi saya diutus untuk membawa rahmat kepada mereka. Mereka itu orang-orang kafir tadi, dengan diberi peluang bila dia boleh mendapat hidayah dan kembali kepada jalan yang benar dengan tidak diturunkan azab segera daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sebab tadi. Yang pertama, keberadaan Nabi. Sebab terhalangnya bala dari Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua, doa Nabi itu sendiri agar supaya tidak diturunkan azab kepada mereka yang mengganggu, yang menyakiti dan memusuhi kepada Nabi. Kisah yang cukup masyhur, kisah tentang hijrah Taif, orang-orang yang menyiksa, melukai Nabi di perang Uhud. Nabi berdoa untuk tidak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini rahmat yang umum. Rahmat yang khusus kepada kaum al-mu'minin direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul bahagian daripada diri kamu sendiri, yakni daripada manusia, harisun 'alaikum, amat sayangkan kepada kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat kepadanya apa saja perkara yang tak baik menimpa kepada kamu. Nabi yang merasa berat karena sayangnya Nabi kepada umatnya. Harisun alaikum, sayang kepada kamu, dan juga rauf, mempunyai rahmat, dan rahim, kasih sayang kepada kaum al-mu'minin. Ini adalah khusus kepada kaum al-mu'minin yang mendapatkan rahmat daripada baginda Rasulullah. Adapun rahmat kepada al-hayawan dan juga kepada benda-benda yang jamadat, benda yang mati, Nabi pernah mengungkapkan cinta kepada gunung Uhud. Gunung Uhud, kata baginda Rasulullah, ini gunung cinta kepada aku pun cinta kepada dia. Cinta ini bahasa adalah rahmat, kasih sayang, seperti mana manusia saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Kasih sayang baginda Rasulullah adalah amat jauh, bahkan menjangkaui bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada benda yang mati seperti gunung Uhud pun juga disayangi oleh baginda Rasulullah. Itu makna daripada sebahagian daripada makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima kasih Habib. Tapi kalau boleh, saya mohon pada Habib untuk memperincikan lagi kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW ini mengasihi umatnya. Baginda sendiri tak pernah melihat kita, tetapi baginda telah merasakan sayang dan meletakkan kasih sayang baginda pada kita. Boleh agaknya Habib jelaskan? Memang benar, baginda Rasulullah SAW menyayangi kepada umatnya lebih daripada kasih sayang umat itu kepada dirinya sendiri. Baginda ketika duduk dengan para as-sahabah, lalu baginda bersabda, waditu, saya ini ingin bila mana berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudara saya. As-sahabah yang ada di hadapan terperanjat dan bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami semua ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabat aku, tapi saudara aku adalah orang yang hidup selepas aku tidak berjumpa dengan aku, yang mengharapkan untuk berjumpa dengan aku walaupun mengorbankan ahli keluarganya dan juga hartanya karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu dirindui, mereka itu yang dirindui oleh baginda Rasulullah SAW karena rahmat yang ada pada baginda Rasulullah. Satu peristiwa, baginda pernah berdoa di waktu malam ketika berada di samping Siti Aisyah.
beliau bersabda, Allah maghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allah ampunkan dosa Aisyah yang dahulu, yang akan datang, yang nampak, yang tidak nampak. Kata Siti Aisyah, seronok betul dengan doa yang Nabi ungkapkan untuk beliau. Kata baginda Rasulullah, asarurti ya Aisyah, kau seronok dengan doa yang aku baca tadi. Kata Siti Aisyah, macam mana aku tidak seronok, itu doa amat besar maknanya bagi aku. Kata baginda Rasulullah, itu doa aku untuk umatku setiap malam. Ungkapan doa daripada Nabi kepada Allah untuk umatnya agar supaya diampunkan dosa umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak beliau setiap malam menangis, menitiskan air mata, yang difikirkan adalah apa yang akan berlaku kepada umatnya itu sendiri. Dalam Sahih Imam Muslim, Imam An-Nawawi kita mensyarahkan hadis Nabi SAW ketika baginda membaca Al-Quran, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, ini aduan Nabi Ibrahim kepada Allah, ini berhala-berhala banyak menyesatkan umatku. Kemudian Nabi baca aduan Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab umatku, sesungguhnya mereka itu adalah hamba kepada engkau. Tapi kalau engkau ampunkan, maka engkau adalah Tuhan yang maha bijaksana. Maka Nabi pun mengingati, ini Nabi Ibrahim mengeluh, Nabi Isa pun mengeluh, dia pun terbayang akan umatnya, dia pun mengadu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh tanya kenapa menangis walaupun Allah Maha mengetahui. Kata Jibril, Rabbuka yugri'uka salam, Allah menyampaikan salam kepadamu dan bertanya kenapa engkau menangis. Diceritakan oleh Nabi kenapa sebab beliau menangis. Kemudian Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kembali kepada Allah, Jibril turun balik bagi tahu kepada baginda Rasulullah kalau Allah kembali lagi menyampaikan salam, dan Allah berfirman, inna sanurdika fi ummatik, Allah akan memuaskan engkau akan nasib yang engkau inginkan untuk umatmu. Apa saja yang engkau mau untuk umatmu, Allah akan berikan sampai engkau ridha. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberi kepadamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pemberian sampai engkau puas hati, daripada besarnya pemberian yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi fikiran kepada baginda Rasulullah akan nasib umatnya. Baiklah, terima kasih Habib. Barakallah. Dalam soalan satu dua soalan kita yang pertama ini, dan kita akan mengupas lagi tentang baginda sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kita berhenti berehat seketika. Silakan. Kesihatan tubuh badan dan kesembuhannya. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam Al-Kuliah pada petang ini bersama dengan yang berbahagia Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada. Dan pada petang ini khusus kita membicarakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad yang biasa, bukan my name is Muhammad, tapi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Habib, apabila kita memperkatakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, dan saya telah menyatakan bahawa jarak begitu jauh antara umat hari ini dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagi mereka yang berpeluang untuk berada di hadapan makam baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin boleh merasakan kaitan di hati mereka dan timbul rasa kasih terhadap baginda. Tetapi bagaimana mereka yang tidak berpeluang untuk ke sana? Mungkin agaknya Habib boleh ceritakan pada kami bagaimana paras rupa, akhlak, sehingga orang yang melihat baginda ini akan jatuh cinta. Silakan. Kita bila mana melihat kepada sejarah sesiapa orang yang dia terkenal dengan satu kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, akan diceritakan terlebih dahulu biografi orang itu. Akan tetapi kita tidak mendapati biografi seseorang itu diceritakan sebegitu detail dan terperinci seperti biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis
terlalu banyak dikumpulkan dan dihimpun oleh ramai para ulama menceritakan tentang rupa baginda Rasulullah, tubuh badan baginda Rasulullah, cara jalan baginda Rasulullah, cara duduk baginda Rasulullah, cara baring Rasulullah, bahkan jumlah bilangan rambut putih pada janggut Rasulullah diceritakan oleh para as-sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Muhammadiyah diceritakan di situ, saya dekat dengan Rasulullah, kata salah seorang sahabat, dan saya hitung jumlah bilangan rambut putih pada janggut dan juga kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang ada tak sampai daripada 20 helai rambut. Yani begitu detail sehingga bukan hanya rupa saja yang mereka kenali kepada Rasulullah, tapi jumlah rambut putihnya pun dihitung oleh para as-sahabah. Diceritakan tentang bagaimana itu kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bagaimana janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumis baginda Rasulullah, kemudian dahi baginda Rasulullah, rambut baginda Rasulullah, kemudian diceritakan bagaimana besar tangan baginda Rasulullah, kemudian diceritakan bagaimana khatamun nubuwah yang ada pada Rasulullah, bahkan aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diceritakan. Dalam kitab Akhlaqun Nabi yang tulis Al-Imam Al-Asbahani, Anas bin Malik menceritakan, aku tak pernah cium bau naghah. Naghah ini bau original kepada tubuh badan seseorang. Aku tak pernah cium bau yang original sewangi bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak memakai minyak wangi. Bahkan as-sahabah radhiyallahu anhum ardhahum bila mana lalu di sebuah lorong, kemudian mereka akan mencium bau wangi, mereka akan tahu sebentar tadi Rasulullah lalu di lorong ini, karena wanginya masih kekal di lorong itu yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak para as-sahabah bila mana bermain kemudian kembali ke rumahnya, orang rumah bila mana mencium bau wangi daripada kepala anaknya, mereka akan tahu ini budak tadi telah dipegang kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik mengatakan, aku cium tangan baginda Rasulullah, aku dapati seakan-akan tangan itu baru saja dicelupkan dalam sebuah bekas yang dipenuhi dengan minyak wangi, yakni semerbak bau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibnu Malik, ibunya yang bernama Ummu Sulaim, ketika satu peristiwa baginda Rasulullah berbaring di rumah Ummu Sulaim, didapati keringat baginda Rasulullah itu keluar, ketul-ketul keringat baginda Rasulullah. Kata perawi mengatakan umpama biji-biji permata kilauan daripada minyak keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilau, diambil oleh Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, diletakkan di sebuah botol pada waktu itu. Kemudian kata baginda Rasulullah, ketika Ummu Sulaim mengambil itu keringat dan terkena benda yang digunakan nak mengambil keringat itu kepada kulit baginda Rasulullah, baginda pun terjaga. Kemudian ditanya, apa yang kamu buat wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku ambil keringat kamu untuk aku jadikan keberkatan untuk anak-anak kecil kami. Kata baginda Rasulullah, asabti, betul yang kamu buat, yakni pembenaran untuk mengambil barakah daripada termasuk keringatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis pun juga diceritakan segala apa yang ada kepada perawakan baginda Rasulullah. Dikatakan baginda kalau berjalan dengan seseorang yang tinggi, tidak nampak beliau itu rendah. Kalau berjalan dengan orang yang rendah, tak nampak beliau terlalu tinggi sehingga macam tak sama antara orang yang berjalan dengan baginda Rasulullah. Kalau beliau berduduk dengan para as-sahabah, yang akan nampak kepada mereka yang sedang duduk adalah Rasulullah, seakan beliau yang lebih tinggi dalam majlis bila mana duduk dengan para as-sahabah. Kami berjalan dengan baginda Rasulullah ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan dia turun daripada tangga. Yakni maknanya orang kalau turun daripada tangga itu laju dia punya langkah. Nabi kalau berjalan macam tu dia punya kelajuan.
Inna lanajhad, kata sahabat, kami jalan dengan Nabi, kami berusaha nak menyaingi atau bersama dengan Nabi dengan bersusah payah, tapi Nabi biasa rileks saja punya jalan, tapi dia punya Langkah. kelajuan itu tak boleh dikejar oleh sahabat. Seakan-akan, kata perawi itu mengatakan, bumi ini dilipat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka susah payah, Nabi tenang saja berjalan. Wa hakadha perawakan baginda Rasulullah, kalau duduknya macam mana, tidurnya pun macam mana, kemudian apa saja yang ada hubung kait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diceritakan oleh ahli-ahli hadis. Bahkan diberitahukan nama keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ya'fur, nama baghlah Rasulullah namanya Duldul, nama kuda Rasulullah itu dan namanya Sakab, nama onta Rasulullah adalah namanya Qaswa. Itu semua ada dalam kitab hadis, sehingga mana-mana orang alim di timur dan di barat bila mana membaca hadis akan membaca onta Rasulullah, akan membaca keledai Rasulullah, akan membaca baghlah Rasulullah. Kenapa? Apa yang melayakkan semua itu boleh ada dalam kitab hadis? Tidak lain dan tidak bukan karena tuan empunya haiwan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya adalah dikaitkan dengan tuan empunya yang memiliki kepada haiwan tersebut, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik saudara, kita masih lagi bincangkan tentang Muhammad SAW. Bagi anda yang baru mengikuti kuliah pada petang ini, kita bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Taklim Darul Murtada. Baiklah Habib, setiap apa yang berlaku dan dimiliki oleh baginda SAW dicatatkan dan dikisahkan dalam biografinya. Apabila orang melihat baginda SAW ketika itu merasa kasih dan mengakui akan akhlak baginda SAW, tetapi baginda tidak terlepas daripada golongan yang sakit hati dan tidak puas hati. Hinggalah terakam satu peristiwa baginda SAW pernah diracun oleh seorang perempuan yang berbangsa Yahudi. Mungkin Habib boleh ceritakan lebih mendalam. Silakan. Yang menjadi prinsip kepada baginda Rasulullah di dalam hidup dan cara bermuamalah dengan orang lain itu adalah konsep ihsan. Konsep ihsan adalah buah daripada rahmat yang tersimpan di dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu adalah memberikan apa yang menjadi hak kepada orang lain dan tidak menuntut apa yang menjadi hak ke atas dirinya. Ini sebagaimana tadi disebutkan berkenaan dengan bagaimana baginda menghadapi orang-orang yang menyakiti. Bahkan sepanjang hidupnya beliau itu diganggu, disakiti, sampai penghujung hayatnya pun juga baginda Rasulullah SAW bersabda, aku masih mendapati kesan daripada daging yang aku makan yang diracun oleh seorang perempuan Yahudi di Khaybar itu. Khaybar ketika jatuh ke tangan kaum muslimin setelah baginda menghantarkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍahu karramallahu wajhah dan jatuh ke tangan kaum muslimin, ramai daripada wanita-wanita Yahudiyah yang menjadi tawanan pada waktu itu berkhidmat untuk menyediakan makanan. Salah seorang daripada mereka berkhidmat untuk menyediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu bertanya kepada sahabat Nabi, daripada anggota kambing ini manakah yang amat disukai oleh Nabi? Kata sahabat itu mengatakan adalah bahagian al-katif. Al-katif ini adalah kaki kambing yang bahagian hadapan. Yeah. Pernah satu peristiwa baginda Rasulullah meminta al-katif tadi itu bahu, ya, namanya bahu, dalam makanan diberikan, kemudian Nabi sudah makan, Nabi minta lagi, mana lagi bagi kepada aku al-katif itu. Dia berikan lagi, kemudian aku minta lagi, yang 3 kali Nabi minta. Padahal kambing itu kalau kaki kambing hanya 2, yang bahagian di hadapan depannya lah.
sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kambing itu mempunyai kaki yang depan itu hanya dua sahaja? Kata baginda Rasulullah, kalau kamu tak payah tanya kepada aku, ambil saja kamu bagi, kamu akan dapat di situ lebih daripada dua tadi. Tapi pasal dia dah bagi tahu kepada baginda Rasulullah, maka memang dua. Fasyahid, wanita itu meletakkan racun pada daging kambing bagian kaki depan itu di hadapan baginda Rasulullah SAW. Nabi pun menyuruh supaya kulu, yakni mengajak makan bersama. Nabi mengambil itu bagian katif dan sahabat Nabi yang ada di hadapan juga mengambil. Nabi ketika mendekatkan daging itu untuk dimakan, sebagian riwayat mengatakan sudah pun digigit oleh Nabi. Sebagian pula yang lain mengatakan tidak sempat terhirup melalui tarikan nafas Nabi itu kesan daripada racun itu yang masuk ke dalam. Kemudian daging itu berbicara, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmum. Wahai Rasulullah, kamu jangan makan aku, sesungguhnya aku sudah diracun. Maka Nabi terus memuntahkan, sementara sahabat yang ada di hadapan Nabi sudah memakannya, terus jatuh dan meninggal dunia di tempat itu di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi tanya siapa yang menyediakan makanan ini. Seorang wanita perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah SAW setelah ditangkap dan ditanya apa sebab berbuat demikian. Ini pun perangai juga kaum Yahudi. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ingin dibunuh oleh mereka. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan ramai lagi para anbiya yang dibunuh oleh mereka Bani Israel atau kaum Yahudi secara khususnya. Baginda Rasulullah ketika bertanya kepada perempuan itu, kenapa, apa yang menyebabkan kamu berbuat demikian? Dia mengatakan, kamu tahu apa yang kamu sudah buat kepada bangsa kami, yakni kamu ambil harta kami, kamu usir ahli keluarga kami. Tentunya kami ingin membalas dendam kepada kamu, dan kami yakin kalau kamu memang seorang nabi, pasti Allah akan jaga kepada kamu. Tapi kalau kamu orang yang hanya menghendaki kuasa sahaja, kamu pasti akan terkena racun yang aku dah letak pada makanan itu. Dengan demikian aku tahu kalau kamu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini ahli sirah ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan dia masuk Islam tetapi dihukum qisas, sebab bukan karena nabi, tapi karena Nabi sudah, bagi Nabi sudah maafkan sebab dia ingin menguji kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi dijatuhkan hukuman disebabkan oleh kerana sahabat Nabi yang meninggal dunia disebabkan perbuatan wanita tersebut, ditegakkan hukum bukan daripada hak Nabi, tapi daripada sahabat Nabi yang mati disebabkan oleh kerana perbuatan wanita tersebut. Dalam kisah itu Nabi SAW memaafkan apa yang menjadi hak kepada dirinya. Tapi bagi orang lain itu adalah hak masing-masing. Ini adalah bahagian daripada konsep ihsan, yakni memberikan apa yang menjadi hak kepada orang lain dan tidak menuntut apa yang menjadi hak kepada dirinya. Terima kasih Habib. Dan kita akan sambung lagi beberapa kisah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja kita berehat selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah bertemu kembali dalam Al-Kuliah dan meneruskan perbincangan kita pada petang ini tentang baginda sallallahu alaihi wasallam di atas topik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan saya ialah yang berbahagia Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada. Bila Habib, kita dah mendengar bagaimana Rasulullah SAW juga dimusuhi, dan pemusuhan itu berterusan hingga hari ini. Banyak yang telah kita dengar, kita baca, daripada lukisan-lukisan kartun kepada penulisan yang menghina baginda sallallahu alaihi wasallam, seterusnya lah kepada pembikinan video yang menggambarkan betapa rendahnya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana niat perempuan Yahudi sebelumnya ini dalam kisah yang Habib sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pastinya akan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi umatnya juga mempunyai peranan untuk mempertahankan kehormatan dan kewibaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apabila dikatakan baginda ini seorang yang mempunyai nafsu yang kuat, mempunyai isteri yang ramai dan tidak berperi kemanusiaan. Apabila menang dalam peperangan, mengambil wanitanya untuk dijadikan isteri baginda.
Jadi bagaimana Habib melihat ini dan bagaimana kita sebagai umat Islam hari ini perlu bertindak terhadap anasir-anasir seperti itu? Kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mentuhmah kepada baginda Rasulullah dengan tuhmahan gila, Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma sahibukum bimajnun. Teman yang ada dengan kamu itu adalah tidak gila. Ketika dicaci oleh Abu Lahab dengan kalimat celaka, Allah Subhanahu wa taala menjawab, tabbat yada abi lahabin watab. Allah yang membela Nabi dan mencaci kepada orang yang memaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dituduh sebagai tukang sihir, Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia itu bukan tukang sihir. Ketika dituduh sebagai seorang bomoh, Allah menjawab, bukan seorang bomoh. Setiap tuhmahan yang datang daripada orang kafir, yang pertama menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna kehormatan baginda Rasulullah adalah amat tinggi di sisi Allah, sehingga sebelum manusia itu membela akan kehormatan Rasulullah daripada kalangan umatnya, Allah Subhanahu wa taala sudah membela. Wahyu sudah terputus, Allah serahkan kepada umatnya macam mana nak menjaga kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan turun wahyu lagi untuk memberitahukan kepada sesiapa. Allah berfirman seperti ini, karena tak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita. Tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dan membela kehormatan baginda Rasulullah. Bagaimana kita nak menjaga kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila mana ada orang memaki, bila mana ada orang mencaci, bila mana ada orang menodai marwah dan kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah mengambil tindakan-tindakan yang justru merosakkan image Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan daripada umatnya yang bercanggah dengan nilai-nilai murni dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita menampakkan keindahan akhlak baginda Rasulullah bila mana bersikap kepada orang yang mencaci dan memaki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis tadi yang saya sebutkan, ketika orang itu memaki kepada Rasulullah, diminta baginda memaki, baginda bersabda, aku diutus bukan sebagai seorang tukang caci maki, yakni tidak dibalas makian dengan makian oleh baginda Rasulullah. Mungkin lebih jelasnya lagi dalam satu peristiwa yang dalam perdamaian Al-Hudaybiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dengan para sahabat untuk pergi ke umrah, lalu baginda tidak diizinkan untuk masuk ke Mekah disebabkan oleh kerana orang-orang Quraisy masih dendam dan marah kepada Nabi dan para sahabat. Tidak diizinkan masuk untuk ke kota Mekah melangsungkan perjalanan umrahnya. Lalu setelah itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpakaian ihram dan seluruh para sahabat diajak untuk berunding oleh kaum musyrikin Quraisy, maka dihantar seseorang bernama Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr datang sebagai duta atau juru runding daripada pihak kaum musyrikin untuk datang berunding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa yang berlaku ketika dalam perundingan itu, penghinaan kepada baginda Rasulullah, bahkan menafikan akan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar kerasulan dan kenabian. Suhail ibnu Amr ketika datang dan menghampiri kepada baginda Rasulullah, dan ada beberapa orang musyrikin Quraisy yang ikut bersama pada waktu itu, memainkan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digerakkan macam ni. Di sekeliling ini ramai sahabat Nabi. Sahabat Nabi pada geram, tapi Nabi tenang. Maka semua tidak bergerak menunggu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakai ihram pada waktu itu, dan adab-adab dalam ihram adalah mesti dihormati untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ihram. Kemudian baginda Rasulullah ketika duduk dengan Suhail ibnu Amr, baginda menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencatatkan isi kandungan perundingan damai. Maka ditulis di situ oleh Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, kita tak tahu apa itu Ar-Rahmanir-Rahim, tapi tulis Bismikallahumma. Cara orang musyrikin Quraisy, kami tak kenal Ar-Rahmanir-Rahim, tapi tulis Bismikallahumma. Kata baginda Rasulullah, hapus Ar-Rahmanir-Rahim, dihapus.
Gal min Muhammad Rasulillah kepada Suhail ibnu Amr, daripada Muhammad Rasulullah kepada Suhail ibnu Amr, ditulis oleh Sayyidina Ali. Suhail ibnu Amr mengatakan, kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tak akan perangi kepada kamu. Hapus Rasulullah. Kenapa dia tak mengatakan tak perlu kalimat Rasulullah sebelum ditulis oleh Sayyidina Ali? Tapi dia tunggu sampai habis ditulis min Muhammad Rasulullah. Setelah selesai ditulis baru diberitahu, kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tak akan perang, tak akan halang kamu masuk kepada negeri kami. Hapus Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, hapus Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, saya tak akan hapus itu Rasulullah, itu gelaran yang Allah berikan untuk kamu. Kata baginda Rasulullah, tunjukkan di mana letak itu kalimat Rasulullah, aku hapus. Diletakkan oleh Sayyidina Ali tangannya dan dihapus dengan tangannya. Kemudian kata baginda Rasulullah, aku tetap Rasulullah walaupun mereka mendustakan kepada aku. Demikian kata baginda Rasulullah. Ini penghinaan daripada seorang kafir kepada Nabi, tidak mengakui kerasulan, pun kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tak mau ditulis dalam satu perjanjian. Sayyidina Abu Bakar yang pada waktu itu ada di sampingnya, dan Sayyidina Umar pada waktu itu setelah melihat isi perundingan damai itu tak seimbang dan sikap yang tidak sopan oleh Suhail ibnu Amr ini, menyebabkan mereka, kita ini sekarang dalam keadaan hak atau dalam keadaan batil? Kenapa kita mesti banyak dalam perundingan ini mengalah kepada mereka? Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah kita ini dalam pihak yang benar dan mereka pihak yang salah? Dia pun berkata yang sama kepada Rasulullah. Tapi dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar yang jawabannya itu adalah persis dengan jawaban Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki perkara yang diinginkan. Kemudian seseorang sahabat yang ingin membunuh kepada Suhail ibnu Amr ketika memaki kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, satu masa kamu akan tengok kepada orang ini satu keadaan yang berbeza dengan kamu tengok sekarang. Sayyidina Abu Bakar tak dapat mengawal, dia marah betul kepada Suhail ibnu Amr. Akan tetapi melihat kepada marahnya Sayyidina Abu Bakar itu, baginda Rasulullah bersabda, kamu akan tengok satu keadaan masa nanti, perbuatan sikap yang baik kepada yang akan nampak kepada orang itu, yakni kepada Suhail ibnu Amr. Berjalan masa sampai Fathu Makkah, sampai Suhail ibnu Amr masuk kepada Islam. Pada Fathu Makkah atau pada waktu baginda itu naik haji yang terakhir, Hajjatul Wada', baginda Rasulullah SAW memotong rambut. Ketika memotong rambut, orang sahabat yang ada di sekeliling Nabi pada berebut ingin mengambil rambut Nabi SAW. Didapati Suhail ibnu Amr lagi berebut dengan satu orang sahabat. Aku ni ambil, yang sahabatnya tak, ini aku punya satu helai rambut Nabi SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku ingat kepada orang ini yang dahulu tak nak tulis Bismillahirrahmanirrahim, yang dahulu tak nak tulis min Muhammad Rasulillah, kali ini berebut ingin mengambil rambutnya Rasulullah SAW. Kalau aku bunuh pada waktu itu, maka dia pun berada di neraka. Tapi ini adalah rahmat Rasulullah, menyebabkan dia berada di dalam syurga, yakni masuk Islam Suhail ibnu Amr. Sikap Rasulullah menghadapi orang yang memaki kepada Nabi SAW, sikap ini menjadi sebab Suhail ibnu Amr itu adalah memeluk kepada agama Islam. Demikian kita bila mana ingin membela marwah kehormatan Rasulullah SAW, tunjukkan pembelaan itu yang kita adalah profesional, yakni dalam arti profesional dalam agama yang Allah telah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang terbaik. Itu adalah merupakan konsep utama dalam akhlak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempoh masa di antara peristiwa tersebut dengan Fathul Mekah mungkin dalam setahun katanya. Fathu Makkah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Tapi Hajjatul Wada' berlaku pada tahun ke-10 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun selepas itu Suhail masuk Islam. Masuk Islamnya sebelum. Tapi berlakunya perebutan rambut itu pada Hajjatul Wada'. Ya. Baik, begitulah kisahnya bagaimana tingginya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas musuh yang mempermain-mainkan baginda. Kita akan sambung lagi perbincangan ini selepas daripada berehat sebentar. Silakan. Penyembuh dan pengubat bagi hati.
Alhamdulillah kembali dalam Al-Kuliah secara langsung membicarakan topik Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada. Bila Habib, kita dah dengar banyak kisah tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya untuk menimbulkan kasih sayang ini perlu dibawa dalam kehidupan kita, dipraktikkan dalam amalan seharian kita. Tetapi dalam dihambat masa, dihambat oleh keperluan-keperluan harian, kita boleh katakan keperluan kebendaan, maka kita lupa dalam banyak-banyak cerita yang Habib sebutkan tadi. Dengan itu diadakanlah sambutan seperti mana yang disebut sambutan Maulidur Rasul yang kita sambut pada bulan-bulan inilah, bulan Rabiul Awal. Tetapi di situ sebenarnya Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meraihkan kelahiran baginda. Jadi bagaimana Habib melihat ini? Bila mana kita berbicara tentang meraihkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu memerlukan satu klarifikasi tentang apa yang dimaksudkan meraihkan hari kelahiran Rasulullah. Kalau yang dimaksudkan meraihkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk majlis pujian atau dalam bentuk majlis tazkirah atau dalam bentuk perarakan, memang yang seperti itu tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda meraihkan hari kelahirannya dengan cara baginda Rasulullah sendiri, iaitu ketika ditanya tentang puasa hari Isnin, baginda menjawab, "Dzaka yaumul ladzi wulidtu fihi." Hari Isnin itu seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang puasa hari Isnin?" Nabi menjawab, "Hari itu aku dilahirkan." Yakni kamu nak berpuasa hari Isnin karena hari itu hari kelahiran aku. Dan pada hari itu aku diangkat oleh Allah untuk menjadi Nabi. Jadi puasa hari Isnin sebabnya dua. Yang pertama adalah karena hari itu hari kelahiran Rasulullah dan hari kenabian Rasulullah SAW. Jadi ada cara sendiri Nabi meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah serukan tentang, Allah ceritakan tentang kelahiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Siti Maryam, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, tentang mengisahkan hari kelahiran Nabi Yahya. Kemudian kelahiran Nabi Isa pula, Allah berfirman, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ucapan selamat untuk saya di hari kelahiran saya, di hari saya wafat dan di hari saya dibangkitkan. Kisah kelahiran Maryam pun diceritakan dalam surat Ali Imran, bagaimana kelahiran Siti Maryam alaihissalam. Idan kalau ini kelahiran Siti Maryam, kelahiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Yahya, demikian juga baginda ada cara sendiri untuk mengungkapkan hari kelahiran baginda Rasulullah, yaitu dengan berpuasa. Pada hakikatnya meraihkan hari kelahiran itu adalah sebagai ungkapan kegembiraan akan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita gembira dengan kehadiran Rasulullah itu mesti setiap masa, bukan hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja, akan tetapi lebih diadakan di bulan Rabiul Awal karena itu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ingin meraihkan hari hijrah, mesti di bulan hijrah. Nak menceritakan hari tentang peperangan Badar 17 Ramadan, mesti adalah pada bulan Ramadan 17, di bulan hari kejadian perkara itu berlaku. Demikian baginda hari kelahiran Rasulullah, walaupun mengingatinya bukan hanya setiap tahun pada bulan Rabiul Awal sahaja, tapi diraihkan secara khusus karena itu adalah merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tinjau majlis-majlis yang diadakan untuk maulid itu, walaupun tadi memang tidak seperti itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di zamannya, akan tetapi kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan dalam majlis-majlis maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, di situ ada bacaan Quran, di situ ada berzikir kepada Allah, di situ ada bersalawat kepada Rasulullah, di situ pula ada sirah akhlak Rasulullah,
dan di situ pula ada tazkirah, di situ pula ada duduk beramai-ramai di masjid atau di sebuah majlis, bersalaman satu dengan yang lain, yang mana dua orang muslim bila mana bersalaman karena kasih kerana Allah akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya bersamaan dengan tangan itu terlepas setelah berjabat tangan satu dengan yang lain. Itu ada dalam majlis satu dengan yang dapat berjumpa, berkenalan, berzikir, membaca Quran, membaca sirah Nabi, mendengarkan, mendapatkan ilmu. Di samping itu makanan yang dihidangkan, itu pun bahagian daripada amalan yang disuruh oleh Nabi. Ayuhan nas, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan kepada orang lain, kemudian salatlah di waktu malam ketika orang tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. It'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Ini pun majlis maulid diadakan dengan mengadakan makanan, yakni mengajak orang lain, bahagian daripada ikram juga. Di manakah letak kesilapannya dalam majlis bila mana di situ Qurannya ada, zikirnya ada, salawatnya ada, ilmunya ada, memberikan makan kepada orang lain ada, saling bertemu satu dengan yang lain ada. Itu semua adalah bahagian daripada ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intipatinya adalah mengungkapkan gembira dan ingin merapatkan kaum muslimin dengan nabi mereka yang diberikan oleh Allah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kisah dibuatkannya maulid itu adalah sebagai wasilah, jembatan. Tadi disebutkan tentang kita sudah hidup jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak mendekatkan balik umat ini dengan baginda Rasulullah? Salah satu caranya adalah dengan maulid ini dibacakan, difahami sejarahnya. Kalau orang dulu kata ini tak ada terjemahannya, sekarang pun kita ada terjemahan supaya dapat mengenang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui majlis-majlis seumpama itu. Jadi terima kasih banyak Habib, dan jelas apa yang disampaikan tadi. Semoga kita mendapat pengajaran dan kita mendidik hati kita menjadi orang yang mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini, dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Habib Ali Zainal Abidin sehingga kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sempat yang selamat. Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved, Ya Habib.